Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Cikgu Syahidah. Untuk video kali ini, Cikgu nak berkongsikan dengan anak-anak tingkatan 4 untuk mata pelajaran sains KSSM di bawah tema 1 Kaedah Saintifik, Bab 2 Bantuan Kecemasan. Jom! Kenapa kita perlu berikan bantuan kecemasan? Ya, bantuan kecemasan perlu diberikan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya di mana nyawanya terancam sebelum bantuan paramedik tiba. Di sini cikgu kongsikan ada dua jenis bantuan kecemasan yang boleh diberikan, iaitu yang pertama resusitasi kardiopulmonari atau cardiopulmonary resuscitation CPR dan yang kedua Heimlich maneuver. Jom kita tengok maksud resusitasi kardiopulmonari atau CPR. Okey, CPR ni adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. So, kita tengok maksud kat sini ada dua teknik yang digunakan, iaitu tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Sekarang kita tengok keadaan individu yang bagaimana memerlukan CPR. Baik, apabila kita melihat seseorang yang tidak boleh bernafas atau seseorang yang tiada degupan jantung atau nadi ataupun seseorang yang tidak memberikan respons terhadap rangsangan, maka kita perlu berikan bantuan kecemasan jenis CPR kepadanya. Cikgu bagi contoh situasi, kita berjalan-jalan di pasaraya. Tiba-tiba kita melihat seorang jatuh pingsan di situ. Kita pergi kepadanya dan kita cek responnya tiada degupan jantung atau nadi. Jadi tindakan yang kita boleh berikan adalah kita melakukan CPR kepadanya sebelum bantuan paramedik tiba. Cikgu kongsikan di sini punca ataupun situasi di mana seseorang individu tu memerlukan CPR. Okey, gambar kat sini menunjukkan individu yang terkena serangan jantung, lemas, penahan petir dan renjatan elektrik. Situasi-situasi yang berlaku ni menyebabkan seseorang itu akan pingsan selalunya. Dan apabila pingsan, bila kita cek, selalunya denyutan nadi ataupun jantungnya terhenti. Sekiranya berlaku keadaan sedemikian, maka bantuan CPR perlu kita berikan kepadanya sebelum bantuan paramedik tiba. Jom kita belajar pula kaedah bagaimana CPR dilakukan. Langkah pertama, periksa dahulu respon mangsa dengan menepuk bahu dan lihat atau dengar respon mangsa. Sekiranya mangsa tidak memberikan sebarang tindak balas, kita perlu buka saluran pernafasan mangsa dengan mendongakkan kepalanya ke belakang dan angkat dagunya ke atas. Selepas itu, tekan dadanya pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Bermaksud dalam 1 minit, kita perlu tekan 100 hingga 120 kali. Sekiranya tiada juga tindak balas dari mangsa, kita picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat untuk setiap hembusan. Jika tiada respon juga, maka kita perlu tekan dadanya sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut secara berulangan sehingga mangsa sedar ataupun sehingga bantuan ambulans tiba. Kenapa kita perlu berikan bantuan kecemasan CPR sebelum doktor ataupun paramedik tiba? Ini kerana kaedah tekanan dada akan menghasilkan peredaran darah secara buatan. Secara tidak langsung, dia akan merangsang jantung untuk berdenyut untuk mengedarkan darah ke seluruh badan. Hembusan mulut ke mulut pula membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya yang dapat membantunya bernafas semula. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Berjumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.